Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Rusmati Mokhtar. Hari ini kita nak pelajari eksperimen hukum Ohm dan bukan Ohm. Kita mulakan dengan inference ya. Beza keupayaan dipengaruhi oleh arus. Hipotesis, semakin bertambah arus, semakin bertambah beza keupayaan. Tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan arus dan beza keupayaan. Pemboleh ubah ada 3 ya, iaitu manipulasi arus, simbolnya I besar. Pemboleh ubah bergerak balas, beza keupayaan, simbolnya V besar. Pemboleh ubah malar, rintangan, simbolnya R besar. Ini adalah senarai bahan dan alat radas. Terdiri daripada riostat, bateri, pemegang bateri, ammeter, voltmeter, Swiss, yang ini dikenali sebagai Swiss pisau ya, mentol, dawai konstanten SWG28. Ini label dia ya. Mengikut ketebalannya lah. Dan wayar penyambung. Susunan radas eksperimen hukum Ohm. Jadi untuk memudahkan memulakan susunan radas jadi kita mulakan daripada bateri lah dan kita sambungkan semua alat radas dalam susunan yang sesiri dahulu. Jadi mulakan dengan bateri sama ada yang hujung ni positif ataupun negatif. Okey, di sini yang hujung ni adalah positif Jadi disambungkan terus kepada ammeter yang juga positif. Seterusnya dawai konstanten. Okey. Daripada dawai konstanten sambung kepada riostat. Okey, dan daripada riostat sambung pada Swiss dan Swiss kembali kepada bateri. Okey, untuk sambungan riostat ni pastikan kita sambung yang berwarna merah ni ataupun yang berwarna lain kedudukan dia dekat atas dan warna dia tak sama dengan bahagian depan. Okey, bahagian depan ni kita ambil salah satu, sama ada kita ambil yang pertama ataupun yang kedua tak kisah. Jadi kita buat sambungan dia salah satu saja di bahagian hadapan ni dan bahagian tepi ni mesti disambungkan lah Dan last sekali barulah kita sambungkan voltmeter yang disambung terus secara selari pada dawai konstanten menggunakan 2 wayar lah sebab dia adalah susunan secara selari. Prosedur eksperimen hukum Ohm. Ini merupakan gambar rajas skema bagi litar untuk hukum Ohm. Mari kita ada bateri yang disambungkan secara sesiri dengan Swiss, riostat, dawai konstanten dan seterusnya ammeter dan bateri lah Tadi terminal positif kita mula dan berakhir dengan terminal negatif. Dan voltmeter disambung secara selari dengan dawai konstanten. Okey, yang pertama sediakan radas seperti raja. Okey, radas dipasangkan pastikan semua pemasangan wayar adalah ketat dan selamat. Kedua, hidupkan Swiss dan laraskan riostat sehingga mendapat bacaan arus I 0.2 ampere. 3. Ukur beza keupayaan V dengan menggunakan voltmeter. Okay, arus pertama dimulakan. Empat, ulang eksperimen dengan melaraskan riostat untuk mendapatkan bacaan arus I 0.3 ampere, 0.4 ampere, 0.5 ampere dan 0.6 ampere. 5. Rekodkan dan jadualkan data yang kita dapati.
Penjadualan data. Ini adalah bacaan yang kita dapati daripada eksperimen. Okay, arus I, unit dia ampere. Beza keupayaan, unit dia volt. Jadi arus 0.2, kita dapat bacaan 0.3 beza keupayaannya. 0.3 ampere, 0.4 bagi voltmeter, 0.4 volt. 0.4 ampere arus yang seterusnya. Beza keupayaannya 0.5 volt. Arus 0.5 ampere. Beza keupayaannya 0.6 volt. 0.6 ampere kita dapat beza keupayaannya 0.8 volt. Analisis data. Ini adalah data yang telah kita plotkan daripada nilai bacaan yang didapati. Jadi pertama sekali kamu mestilah membuat paksi, paksi X iaitu arus yang merupakan pemboleh ubah manipulasi, unitnya ampere, dan paksi Y, kuantiti fizikalnya adalah ataupun pemboleh ubah bergerak balasnya ialah beza keupayaan, simbol dia V. V satu lagi ni ialah unit dia lah volt. Dan pastikan skala yang dilukis ni adalah seragam lah. Bermula daripada 0.1 hinggalah 0.8. Walaupun bacaan bermula dengan 0.2 arus. Tetapi untuk skala kita mestilah mempunyai skala yang seragam. Oleh kerana peningkatan dia adalah 0.1. Kita akan mulakan dengan nilai 0.1 lah. Begitu juga dengan nilai beza keupayaan. Kita akan mulakan nilai 0.1. Sehinggalah 1. Okay, nilai ini daripada 0.1 hinggalah 1 mencakupi nilai beza keupayaan yang didapati dalam eksperimen. Yang ini kamu kena jagalah bagi skala yang seragam dan mencakupi nilai. Dan tanda X ini adalah bacaan yang kita peroleh tadilah. Dan seterusnya, garisan dilukis. Dan pastikan garisan ini adalah seimbang. Atas dan bawah dia, sama ada kena ataupun tidak titik itu tidak jadi masalah. Yang pastinya garisan ini mestilah seimbang, licin dan tidak ada garisan penyambungan. Dan garisan ini juga mestilah diekstrapolasikan sehingga mengenai paksi V iaitu paksi Y. Jadi barulah garisan ini adalah lengkap. Seterusnya kita akan kira kecerunan. Kita akan buat segitiga yang besar. Okey, di segitiganya. Dan kita tambah pula dengan sudutnya 90 darjah. Okay, koordinat bahagian bawah ialah 0 bagi paksi X. 0.03 paksi Y iaitu nilai V. 0 ni nilai I. 0.03 ialah nilai V. Okey, paksi bahagian atas. 0.7 adalah nilai I. I yang kedua, 0.9 adalah nilai V yang kedua. Seterusnya kita kira kecerunan lah menggunakan rumus Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So Y2 ni adalah nilai perubahan pada paksi V, beza keupayaan. Jadi 0.9 tolak 0.03 lah bagi paksi bahagian V, paksi V ni ataupun paksi Y. Okey, perubahan X adalah nilai arus iaitu 0.7 X2 tolak dengan X1 0. Okey, daripada hasil tolak dan pembahagian ini kita dapatlah nilai kecerunan dia 1.243 volt per ampere. Jadi volt per ampere ni dapat mana? Daripada paksi. So V voltan ataupun beza keupayaan, unit dia V, volt. Okey. Ini V. Dan arus unit dia ampere. So dia jadi volt per ampere. Oleh kerana nilai kecerunan bagi paksi V melawan I ni adalah rintangan, maka unit dia juga adalah ohm. Iaitu unit kepada kuantiti fizik rintangan. Hasil daripada kecerunan yang kita kira. Okey, ini adalah susunan radar eksperimen bagi eksperimen bukan hukum Ohm. Jadi sebenarnya hampir sama saja kecuali di bahagian
dawai konstanten kita gantikan dengan mentol. Ya. Yang lain samalah. Ya. Bateri disambungkan dengan emitter, rheostat, switch secara sesiri dan voltmeter disambung secara selari. Okay, dua wire ya, terus kepada mentol. Prosedur eksperimen bukan ohm ya. Jadi yang pertama, sediakan radah seperti rajah. Yang kedua, hidupkan switch dan laraskan rheostat sehingga mendapat bacaan arus I 0.18 ampere. 3. Ukur beza kupaian V dengan menggunakan voltmeter. 4. Ulang eksperimen dengan melaraskan rheostat untuk mendapatkan bacaan arus I 0.20 ampere, 0.22 ampere, 0.24 ampere dan 0.26 ampere. 5. Rekod dan jadualkan data yang kita dapati. Okay, sediakan radar seperti yang ditunjukkan ini ya. Sambungkan semua litar dalam keadaan sesiri iaitu bateri, mentol, rheostat dan juga switch ya. Okey, termasuk emitter lah. Dan voltmeter terus disambung secara selari dengan mentol. Jadi kita laraskan rheostat untuk mendapatkan bacaan arus yang paling minimum kita dapatlah. Okey, kita akan mulakan dengan bacaan arus 0.18 ampere. Okey, volt dia 1.0 volt. Seterusnya 0.2 ampere. Okay, volt dia 1.3 volt, 1.2. Okay, arus 0.2. Voltmeter 1.8. Mentol masih menyala ya. 0.22 ampere. Okay, voltmeter dia 2.1 volt. Okay, mentol kita terus menyala. Tingkatkan lagi arus. 0.24 ampere. Kita akan dapat 2.5 volt. Seterusnya bacaan arus 0.28 ampere. Penjadualan data. Okay, ini adalah data yang kita peroleh daripada eksperimen, iaitu arus I unitnya ampere, beza keupayaan V unitnya volt. Jadi nilai arus 0.18 kita dapat nilai beza keupayaan 1.0 volt, 0.20 ampere, arusnya beza keupayaan 1.6 volt, 0.22 ampere, beza keupayaan 1.8 volt, 0.2 ampere, beza keupayaan 2.4 volt, 0.2 ampere, beza keupayaan 2.6 volt. Analisis data. Okey, ini adalah titik yang kita perolehi daripada bacaan yang kita jadualkan tadi.
Okay, seperti biasa kita ada paksi X iaitu arus, unitnya ampere. Ini juga merupakan pemboleh ubah manipulasi. Dan kita ada paksi Y, pemboleh ubah bergerak balas iaitu beza keupayaan V, unitnya volt, V juga ya, dua-dua huruf besar. Okey, kita akan mulakan skala kita dengan nilai 0.05, 0.10 hinggalah 0.3 lah, 0.30 ya. Ini adalah nilai arus yang kita mulakan tadi ya. Kita dapatkan bacaan dia melalui pelarasan rheostat. Okey, seterusnya kita akan kita mulakan nilai 0.5 ya. Pada skala yang kedua ni untuk paksi V sehinggalah nilai dia 3. Okey, nilai ni adalah mencakupi nilai pemboleh ubah bergerak balas yang kita dapati. So inilah titiknya daripada hasil bacaan tadilah. Okey, lepas tu kita akan gariskan dengan satu garisan yang seimbang ya antara titik-titik ini. Dan pastikan garisan ini adalah licin, seimbang ya, dan tidak ada kesan penyambungan ya. Dan seterusnya kita kena garis ya sehingga kita tarik dia kepada paksi, di sini paksi X lah ya. Ekstrapolasikan dia dan semua garisan ni sebenarnya satu kali kita garis saja ya. Cuma yang di bahagian bawah ni kita buat putus-putus. Okey. Dan seterusnya kita akan kira kecurunannya. Kita buat segitiga dia. So, dia dah dapat segitiga dia dan kita tambah dengan sudutnya. Okay, letakkan koordinat di bahagian bawah. Okay, X1 0.11, Y1 0.0 di bahagian bawah ni. Okay, di bahagian atas ni pula ya, X2 0.265 dan 2.725 adalah nilai Y2. Jadi kita kiralah kecurunan dia melalui rumus perubahan Y2 tolak Y1 iaitu V lah ya, V2 tolak V1. Perubahan X iaitu paksi I2 tolak I1. So kita ambil lah ya, Y2 ni 2.725 tolak Y1 kosong. X2 0.265 tolak X2 0.11. Okey, kita akan dapat nilai dia memang besar ya, 17.58 volt per ampere ataupun ohm. Ohm kerana kecurunan yang kita dapati ini adalah bagi kuantiti fizik rintangan. Perbincangan. Okey, didapati bahawa dawai konstanten ialah konduktor ohm ya, kerana mematuhi hukum ohm sepenuhnya. Di mana graf V melawan I bagi dawai konstanten ialah garis lurus yang sepatutnya melalui asalan. Tetapi berlaku ralat semasa eksperimen menyebabkan graf tidak dapat melalui asalan bagi eksperimen hukum ohm. Jadi kita dapat tadi bacaan dia, garisan yang didapati ialah bertambah secara linear ya. Walaupun dia hampir pada asalan lah. Okey, untuk graf V melawan I bagi mentor berfilamen bertambah secara linear. Ini menunjukkan bahawa mentor berfilamen tidak mematuhi hukum ohm dan bukan konduktor ohm. Nak sambat sangat jelas lah ya. Graf dia adalah bertambah secara linear ya. Dan kecurunan graf mentor meningkat apabila arus bertambah, menunjukkan bahawa rintangan mentor berfilamen juga bertambah. Okay, nilainya agak besar ya. Hal ini disebabkan oleh suhu mentor berfilamen bertambah apabila arus meningkat. Peningkatan suhu menyebabkan rintangan mentor berfilamen bertambah. Ya. Jadi itulah yang berlaku sebab tu rintangannya sangat besar berbanding nilai rintangan yang kita dapati daripada eksperimen hukum ohm iaitu dawai konstanten. Kesimpulan. Graf beza keupayaan V melawan arus I bagi konduktor ohm adalah satu garis lurus yang melalui asalan. Tetapi graf beza keupayaan V melawan arus I bagi konduktor bukan ohm bertambah secara linear. Ya. Daripada bentuk graf yang semakin bertambah, didapati bahawa semakin bertambah arus, semakin bertambahlah beza keupayaan. Langkah berjaga-jaga. Pertama, pastikan sawangan wayar adalah ketat dan selamat.
Kedua, pastikan switch dibuka selepas mengambil bacaan ammeter dan voltmeter bagi mengelakkan wayar menjadi panas dan berlaku peningkatan rintangan. Ketiga, pastikan kedudukan mata adalah berserenjang dengan skala bacaan ammeter dan voltmeter ketika mengambil bacaan bagi mengelakkan relaks paraleks. Keempat, ulang bacaan minimum 2 kali dan puratakan bagi mengurangkan ralat rawak dan meningkatkan kepersisahan bacaan. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan ilmu. Dan kamu bolehlah share video ini jika kamu suka apa yang kamu pelajari pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kamu semua akan berjaya dan cemerlang. Itu sahaja daripada cikgu Terima kasih daripada cikgu. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.